Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada awak semua yang masih lagi sudi untuk hadir ke kelas matematik kita pada pagi ini. InsyaAllah cikgu tak akan ambil masa yang lama sebenarnya. Topik hari ini, topik hari ini adalah lebih berbanding sebelum ini. Okay. Jadi nasihat cikgu, kamu boleh keluarkan buku tulis kamu, keluarkan pen, tuliskan hari dan tarikhlah untuk hari ini. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan yang hadir pada pagi ini. Okey, ada dengar bunyi apa-apa tak? Kalau tak ada, kalau okey, smooth, cikgu akan teruskan Okey. Jadi untuk hari ini cikgu akan share skrin dahulu. Cikgu harap topik yang kamu dah belajar sebelum ini masih kekal lagi ingat di kepala kamu lah. Sebelum ni kita dah belajar tentang hubungan titik dengan satu garis lurus, dengan persamaan garis lurus. Di mana kalau kita isikan titik itu pada persamaan garis lurus tersebut, kalau kita dapat nilai kiri dan kanan sama, bermakna titik itu berada di atas garis lurus tersebutlah. Sekiranya tidak, maka titik tersebut tidak akan berada di atas garis lurus tersebut. Dan kamu juga telah didedahkan dengan bagaimana kita nak mencari nilai H dan juga K, di mana kita akan masukkan nilai titik itu. Salah satu titik itu tak diberi nilainya, sama ada H ataupun K. Kita akan masukkan dalam persamaan garis lurus untuk kita dapatkan nilai H ataupun K lah. Jadi kena ingat balik lah. Sebab ini kamu akan kena pegang tau. Kalau tak, kalau kamu lupa, kalau lah cikgu bagi soalan lepas ni, cikgu risau kamu tak boleh jawab. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak kelas? Kalau tak nampak, bagi tahu Kalau senyap tu, cikgu andaikan nampak lah. Okey, jadi hari ni kamu juga boleh rujuk buku teks kamu. Rujak pula dah. Okey, muka surat 236 hingga 238 Standard kandungan masih lagi 9.1 garis lurus. Okey, standard pembelajaran hari ini adalah penting 9.14. Menyiasat kita nak siasat dan juga kita nak membuat inference tentang kecerunan garis selari. Okey, standard prestasi tahap penguasaan 3. So kalau kamu mahir topik ini, subtopik ini, standard pembelajaran ini, TP3 dalam tanganlah. Mengaplikasikan kefahaman tentang garis lurus untuk melaksanakan tugasan mudah. Kamu kena jelas garis lurus ini. Ini adalah tentang kecerunan garis selari. Ni dia. Ni yang penting hari ni. Kamu kena tahu. Okey. So kita pergi pada slide seterusnya. Kalau tak nampak, bagi tahu cikgu. Kalau kamu senyap, cikgu anggap kamu nampak. Sekiranya ada soalan, tak jelas, tak faham, boleh je respon. Tak ada masalah. Okey. Ni dia. Ni sikit nota lah. Mungkin kamu boleh salin dalam buku kamu sekarang. Okey. Cikgu terangkan dahulu. Garis lurus garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama dan sebaliknya. Okey, contoh ni boleh salin dalam buku. Ni garis lurus Garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama dan sebaliknya. Contoh cikgu lukis graf ni secara rawak je lah. Okey. Cikgu tuliskan dulu. Ni paksi Y, ni paksi X. Apa yang dimaksudkan dengan garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama? Cikgu tunjukkan contoh je dahulu. Okey. Ni contoh ada satu garis lurus. Ni garis lurus yang kedua. Nampak tak? Garis lurus, ni garis lurus yang pertama, ini garis lurus yang kedua. Di mana kedua-dua garis lurus ini adalah selari. Ni selari Kena tahu apa itu garis lurus yang selari. Maksudnya ada dua garis lurus yang selari. Di mana kedua-dua garis lurus ini, katakan yang garis lurus pertama ni, kecerunan dia cikgu namakan M1. Okey. Garis lurus yang kedua ni, kecerunannya cikgu namakan M2. Kamu kena ingat di sini,
Kalau dua-dua garis lurus ini selari, dia akan mempunyai kecerunan yang sama. Nilai kecerunannya adalah sama. Kalau sini kan, kalau M1, katakan sini 3, M2 mesti 3 juga. Itu konsep dia. Kalau kedua-dua garis lurus ini selari, inilah konsep yang kamu kena pegang untuk pembelajaran hari ini. Kalau kamu dapat nilai M-nya tidak sama, maksudnya kedua-dua garis lurus ini tidak selari. Okey, ada soalan? Jelas ke? Okey, jelas. Terima kasih kepada Anik. Kalau kamu respon, maksudnya cikgu tahulah kamu jelas. Kalau kamu tak respon, senyap je, mungkin kamu jelas jugalah. Okey, so yang ni kamu boleh salin nak salin sekarang pun boleh, cikgu bagi masa sekejap. Sementara cikgu padam gambar ni. Kena ingat garis lurus yang selari dia akan mempunyai kecerunan yang sama. Hanya kecerunan yang sama. Pintasan Y tak sama. Hanya kecerunan yang sama. Okey? Kalau dua garis lurus itu tidak selari, maksudnya dia tidak akan mempunyai kecerunan yang sama. Lepas ni kita akan bagi pada contoh dan satu lagi cikgu nak tunjuk pada kamu satu aplikasi. Aplikasi ni kamu boleh dapatkan garis lurus daripada graf. Lepas ni cikgu akan tunjukkan pada kamu. Jangan risau. Okey. Yang baru masuk tu tak apa, dengarkan dahulu baru je cikgu baru mula ni. Okey. Dah siap salin? Ni salin yang ni garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama dan sebaliknya. Okey, kalau tak ada respon maksudnya kita dah siap lah ni. Okey, contoh yang pertama nampak? Kita ada dua persamaan di sini. Persamaan pertama Y sama dengan negatif 3X tambah 5. So Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Ini yang pertama. Okey, dan satu lagi 2Y sama dengan 5 tolak 6X. Ini persamaan garis lurus yang kedua. Okey, sekarang kita nak tentukan sama ada kedua-dua garis lurus ini dia adalah garis lurus yang selari. Okey, untuk kita tentukan kedua-dua garis lurus ini sama ada ia selari ataupun tidak, kita mesti dapatkan nilai M bagi kedua-dua garis lurus ini. Sekiranya kamu dah buat pengiraan, kamu dapat kedua-dua nilai M ini sama, bermakna kedua-dua garis lurus yang pertama dan yang kedua ini dia adalah garis lurus yang selari. Sekiranya kamu dapat hasil pengiraan kamu nilai M-nya tidak sama, bermakna kedua-duanya ataupun kedua-dua garis lurus ini adalah tidak selari. Okey, kita tentukan dahulu kecerunan bagi garis lurus yang pertama. Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Daripada sini, dia dah bagi kita persamaan ini dalam bentuk kecerunan. Lebih mudah. Kamu boleh ambil sahaja nilai M-nya. Nilai M tu adalah perkali di hadapan X. Ni X kan? Okey. Jadi depannya negatif 3. Bermakna nilai M kamu di sini adalah negatif 3. Tolong pastikan tanda negatif ini juga kamu mesti ambil sekali. Negatif 3 mesti letak kat sini. Negatif 3 sahaja, tidak perlu letak X. Okay, sebab kita nakkan perkalinya sahaja. Okey. Sekarang kita dah tentukan, kita dah dapatkan nilai kecerunan bagi garis lurus yang pertama. Okey.
Sekarang kita lihat pula pada garis lurus yang kedua. Persamaannya 2y sama dengan 5 tolak 6x. Okey, ini adalah bukan dalam bentuk kecerunan. Bermakna kamu kena pastikan persamaan ini diubah kepada bentuk kecerunan dahulu. Baru kamu boleh ambil nilai M. Akan ada antara kamu yang akan ambil negatif 6 ini sebagai nilai M. Salah. Sebab apa salah? Sebab kamu perhatikan di sebelah kiri ini. Kita ada 2. 2 ini kita tidak mahu. Kita nak di sebelah kiri ini Y sahaja. Depannya mestilah 1. Sekarang ini 2. Bermakna, cikgu salin dahulu. 2Y sama dengan 5 tolak 6x. Okey, bermakna 2 di sebelah kiri ini kita kena hapuskan dia. Nak hapuskan dia, kita kena bahagikan dengan dirinya sendiri. So, bahagi dengan 2. Sebelah kiri, sebelah kanan pun kena bahagikan dengan 2. Okey. Ini cikgu dah ajar sebelum ini. Cikgu harap masih ingatlah. Jadi 2 ni kita boleh potong. Jadi dah tak ada dah 2 di sebelah kiri. Yang ada Y sahaja. Sama dengan, okey, 5 per 2 kan? Tolak 6x per 2. Jadi 5 per 2 salin sahaja. Sebab kalau kamu nak permudahkan, tak boleh dah. Ini yang paling kecil. Kalau kamu bahagikan, kamu akan dapat perpuluhan. Boleh tulis dalam bentuk ini sahaja. Pecahan tidak wajar. Okey, tolak 6x bahagi 2. So, 6 boleh bahagi dengan 2 lah. 6 bahagi 2, kita dapat 3. X ni salin je. Okey. Untuk selamat, okey, kita letak kan. Yang ada X ni di sebelah depan, nombor sahaja ini di sebelah belakang. Bagaimana? Kamu boleh lihat di sini. Y sama dengan, ini negatif kan? 3X. Tulis negatif 3X. Kita jadikan dia dalam bentuk kecerunan. Ikut susunan lah maksudnya. Yang X di depan, yang nombor sahaja di belakang. Jadi 5 per 2. Depannya tidak ada tanda. Maksudnya dia positif. So, letak positif 5 per 2. Okey, kalau tak jelas, angkat tangan. Angkat tangan pula dah. Boleh buka mic itu cakap, cikgu saya tak faham. Tak ada masalah. Boleh respon. Okey, sekarang kamu dah tukarkan ia dalam bentuk susunan, bentuk kecerunan. Kita nak dapatkan nilai M-nya. Jadi M dia, kita akan lihat pada perkali di hadapan X. Ni X kan? Perkalinya adalah di depannya ini. Negatif 3 kan? So, M dia adalah negatif 3. Nampak tak? Persamaan pertama nilai M-nya negatif 3. Ni cikgu letak persamaan bagi M1. Okey, ini adalah untuk persamaan bagi kecerunan M2. Di mana kamu lihat kat sini, kecerunan bagi persamaan pertama dan kecerunan bagi persamaan kedua adalah sama nilainya. So, M1 sama dengan M2 sama dengan negatif 3. Bermakna, kedua-dua garis lurus ini adalah selari. So, boleh buat sikit kesimpulan lah kat sini. Cikgu tukar pakai warna ungu lah. Jadi kedua garis lurus adalah selari. Ini kesimpulannya. Bila mana kamu dapati, bila kamu kira M1 dan juga M2 ni, nilainya adalah sama. M1 adalah sama dengan M2 sama dengan negatif 3. Bermakna kedua-dua garis lurus ini adalah selari. Bagaimana kita nak gunakan aplikasi? Contoh kalau kamu nak lihat, betul tak graf ni, dia akan dapat graf garis lurus yang selari. Kamu boleh guna aplikasi ini namanya grafik. Ni dia. Ini. Grafik kalkulus tak silap nama dia. Ataupun kamu boleh cari guna aplikasi, kamu type saja GeoGebra. Kemudian kamu masukkan pada bahagian input. Tadi persamaan yang pertama, nilainya, dia punya persamaan adalah Y sama dengan negatif
3x tambah 5. Nampak? Ini graf yang pertama. Sekarang kita tambah satu lagi. Yang kedua pula. Okey. 2y. Okey, sorry. 2y sama dengan 5 tolak 6x. Nampak tak? Cuba kamu lihat kat sini. Okey. Okey. Yang ini. Tu, ya. Kenapa tu? Okey, ini adalah persamaan yang pertama tadi. Yang oranye ini adalah persamaan yang kedua. Kedua-dua garis lurus ini adalah dalam keadaan selari. Bila dia selari, bermakna nilai kecerunannya, M-nya mesti sama. Untuk garis lurus yang pertama dan juga garis lurus yang kedua. Daripada aplikasi ini kamu boleh lihat, kamu boleh tentukan graf tersebut selari ataupun tidak. Nama aplikasi itu adalah GeoGebra. Kalau mana yang ada data lebih tu, boleh download lah. Ini untuk persamaan yang pertama. Ini untuk soalan yang pertama tadilah, contoh yang cikgu tunjukkan. Kedua-duanya selari. Okey, sekarang kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita ada ini persamaan yang pertama. Y sama dengan 2x. So, ini persamaan yang pertama. Okey, dan satu lagi kita ada 2y sama dengan 4x tolak 7. Ini persamaan yang kedua. Okey. Sekarang kita mesti dapatkan dahulu nilai M bagi kedua-dua persamaan ini supaya kita dapat buat kesimpulan sama ada kedua-dua persamaan ini adalah selari ataupun tidak. Okey. So, nilai M ni yang kita mesti cari dulu. Ini saya wakilkan sebagai M1 lah. Berapa nilainya kita akan cari. Ni adalah M2. M2 ni apa maksudnya? Inilah persamaan kedua. Ni. Persamaan kedua. So, nilainya juga kita akan cari. Kita akan tentukan. Okey. Untuk yang pertama ni tak ada masalah sebab dia direct. Bagi dalam bentuk kecerunan. Walaupun belakang dia tak bagilah kamu pintasan Y. Tapi dia bagi kat sini. Dia bagi 2X kat sebelah kanan ni. So, kita boleh dapatkan terus. M1 dia. Ambil saja perkali di depan X ni. Nilainya adalah 2. Senang saja untuk persamaan pertama. Cuma persamaan kedua ini, dia kamu kena tukarkan dulu dalam bentuk kecerunan. Nanti ada juga yang akan ambil. Okey, dia tahu kecerunan tu depan X. Dia terus ambil 4 ini sebagai M2. Salah. Sebab apa salah? Lihat sebelah kiri ni. Ada 2 kan? 2Y. Kita kena ingat ya. Sebelah kiri ni kita nak Y sahaja. Kalau ada nombor di depannya lebih daripada 1, kita kena bahagikan, kita kena hapuskan 2 ini dahulu. Okey, jadi cikgu salin dahulu. 2y sama dengan 4x tolak 7. Okey, sekarang kita tak nak 2 ni. Jadi kita mesti bahagikan dengan dirinya sendiri. Di sebelah kiri, sebelah kanan pun kena bahagi dengan 2. Baru kita boleh potong, kita batalkan. Jadi yang tinggal adalah y sahaja. Sama dengan 4 bahagi 2. Ni bahagi 4 bagi 2, kita dapat 2x tolak 7 per 2 lah. 7 per 2 ni, kalau kamu bahagikan nanti dia dapat perpuluhan. Kalau dapat perpuluhan, kalau cikgu lah, lebih baik kamu tulis sahaja dalam bentuk pecahan tak wajar ini. 7 per 2. So, inilah persamaan dia. Jadi, kita nak M2 dia. M2 dia adalah, ni yang kat depan ni. Sama dengan 2. Maksudnya M1 2, M2 pun 2. Maksudnya M1 adalah sama dengan M2 bersamaan 2. Bermakna kedua-dua persamaan ini adalah selari. Jadi boleh buat kesimpulan kat sini. Maka kedua garis lurus adalah selari. Tu maksud dia. Jadi kan, kenapa cikgu nak kamu pegang yang ini?
Okey, kalau dia selari, maksudnya dia akan mempunyai kecerunan yang sama. Sebab topik pembelajaran seterusnya nanti, dia akan bagi satu persamaan dan dia akan bagi dia akan bagi dia bagi satu persamaan, satu lagi dia hanya bagi tahu okey, ada satu lagi persamaan ini mempunyai kecerunan yang sama dengan persamaan yang pertama. Kamu kena bina sendiri persamaan garis lurus yang kedua itu. Nantilah, mungkin kamu tak jelas sekarang ni. Ini cikgu nak kamu tekankan dahulu. Kalau nilai M bagi kedua-dua persamaan sama, maksudnya kedua-dua garis lurus ini adalah selari. Itu saja untuk hari ini. Okey. Jadi kalau kita nak terjemahkan dalam bentuk graf. Okey. Sekejap Okey, 2y sama dengan 4x tolak 7. Okey, kalau kita guna aplikasi tadi, ni dia. Okey. Kita ubah. Okey. Kita dah tadi persamaan pertama y sama dengan 2x Okey. Yang merah tu adalah persamaan yang pertama, y sama dengan 2x. Okey, persamaan kedua tadi 2y sama dengan 4x tolak 7. Okey. Nampak? Okey. Yang merah ini adalah persamaan yang pertama, iaitu y sama dengan 2x. Okey. Dan yang di bawah tu warna oranye tu, selari tu, itu adalah persamaan kedua. 2y sama dengan 4x tolak 7. Kalau kamu perhatikan, Allah. Kalau kamu perhatikan, graf ini adalah selari. Nampak? Ini adalah berdasarkan graf. Kalau tadi, yang kita kira itu adalah berdasarkan pengiraan. Kita kena dapatkan nilai M. Kedua-dua garis lurus itu kita mesti dapatkan nilai M. Kalau sama, maksudnya dia adalah selari. Kalau tidak sama, maksudnya kedua-dua garis lurus tidak selari. Setakat ini ada soalan tak? Tak ada Okay, terima kasih respon. Okey, contoh berikutnya. Kita ada biasanya cikgu akan bagi contoh ni cikgu akan tunjukkan juga pada kamu dahulu. Lepas ni cikgu nak kamu cuba buat. Okey, kita ada persamaan yang pertama 2x tambah y sama dengan 9. So ini persamaan yang pertama. Okey. Persamaan yang kedua 2y sama dengan 3 tolak 6x. Biasanya kan yang ini cikgu ubah dulu. 2y sama dengan yang x ni cikgu letak kat depan. So negatif negatif 6x tambah 3. Bagaimana cikgu susun? Okey. Biasanya ada x kita letak kat depan. Yang nombor saja kita letak di belakang. So negatif 6x pindah depan. Ni 3 kan. Depan dia positif sebab tu ada positif kat sini. So ini persamaan yang kedua. Okey. Sekarang persamaan pertama ni kan, ini adalah dalam bentuk umum dia bukan dalam bentuk kecerunan. Kena ingat balik kamu dah belajar sebelum ni. Jadi, kita akan pindahkan 2x ni di sebelah kiri ni pindahkan ke sebelah kanan. Okey. Okey, jadi y sama dengan 2x kan. Positif depan dia. Bila pindah sebelah kanan, dia jadi negatif. Negatif 2x. Ni 9 kan. Depan dia positif tambah 9. Baru dia jadi dalam bentuk kecerunan. Apa-apa pun kamu mesti jadikan ia dalam bentuk kecerunan. Wajib. Kalau kamu ambil 2 ni, kamu tak ubah dia dalam bentuk kecerunan, kamu confident tiba-tiba kamu letak M dia 2, salah. Sebab apa? Cuba kamu lihat kat sini. Bila kita dah pindahkan 2x ni ke sebelah kanan, nilai M kamu adalah negatif 2. Bukan 2. Jadi, dah salah di situ. Kena berhati-hati. Apa-apa pun, lihat pada persamaan. Kalau dia bukan dalam bentuk kecerunan, mesti ubah dia dalam bentuk kecerunan. Ini untuk M pertama. Nilainya negatif 2. Okay, sekarang kita nak dapatkan M2 pula. Bagi persamaan yang kedua. Ada yang akan ambil negatif 6 ini sebagai M2. Salah sebab apa? Sebelah kiri ni ada 2. Jadi kita mesti bahagikan dengan dirinya sendiri. So 2y bahagikan dengan 2 lah. Sebab kita nak hilangkan 2 ni. Okay, sama dengan negatif 6x bahagi dengan 2
tambah 3 bahagi dengan 2 juga. Kiri dan kanan semua bahagi dengan 2. Okey, 2 ni kita akan potong lah. Atas bawah. So, tinggal Y sahaja. Sama dengan, negatif 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. Negatif salin je. 6 bahagi 2, kita dapat 3X. Tambah 3/2. Ini pun kalau kamu kira manual ke kalkulator ke, kamu akan dapat perpuluhan. Jadi tulis saja 3/2. So kita boleh keluarkan nilai M2 dia berapa? Kita ambil yang di depan ni lah. Perkali bagi X. So negatif 3. Kamu lihat di sini. M1 negatif 2. M1 negatif 2. Sorry, tak letak negatif. M2 sama dengan negatif 3. M1 tidak sama dengan M2. Bila tak sama, kesimpulannya adalah kedua-dua garis lurus tidak selari. Itu sahaja. Bila dia tak sama nilai M-nya, maksudnya dia tak selari. Okey, bagaimana kita nak guna aplikasi tadi? Kita lihat berdasarkan graf, kamu boleh nampak dengan jelas. Memang dia tak akan selari. Okey, tak apa. Cikgu ulang sekali lagi. Nama aplikasi ni adalah GeoGebra. Boleh download lah dekat Play Store ke. Ataupun kalau kamu pakai iPhone. Kalau iPhone, cikgu tak pasti apa nama aplikasi tu sebab cikgu tak guna iPhone. Okey, so 2X. Ni persamaan yang pertama. 2X tambah Y sama dengan 9. Okey. Ni yang merah tu adalah persamaan yang pertama. Okey. Persamaan kedua. 2Y sama dengan 3 tolak 6X. Okey. Nampak tak? Kedua-dua garis ini, garis lurus ini, dia tak selari. Nampak? Atas dia punya jarak dia kecil. Bila turun bawah, makin besar jarak di antara kedua-dua ni. So, dia tak selari lah ni. Ini kalau kita lihat berdasarkan graf. Memang tak selari. Daripada graf pun tak selari. Kalau daripada pengiraan pun samalah. Dia tidak selari. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan slide yang seterusnya. Okey, tak ada. Tak ada. Okey, sekarang ni cuba kamu... Okey, terima kasih respon. Amir kan ni? Okey. Sekarang, cuba kamu tentukan kecerunan bagi persamaan yang pertama ni. 3Y sama dengan X tambah 6. Ini persamaan yang pertama. Dapatkan nilai M-nya. M1 lah kita wakilkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Y sama dengan X per 3 tolak 4. Ini persamaan yang kedua. Cuba cari M2 dia. Cikgu wakilkan sebagai M2. Lepas tu kamu buat kesimpulan. Kita semak sama-sama nanti. Cuba dulu. Cikgu bagi masa 5 minit. Mungkin akan ada yang download aplikasi Geo, G-E-O, G-E-B-R-A. Tapi cikgu nak kamu kira juga. Penting untuk kamu kira. Dapatkan nilai M-nya sahaja.
Okey, ada yang dah dapat ke? M1 berapa? M2 berapa? Ramai yang ada ni. Ada 16 orang ni. Mesti ada dah cuba ni. Siapa tu? Amir. Berapa Amir? M1 3. M1 3. M2 3 juga. Okey. M2 3. Okey, so kalau lihat pada sini, bila M1 sama dengan M2, dua-duanya 3, kita boleh, kamu punya kesimpulan dia selari lah kan. Sebab M dia sama. Okey, tak apa. Ada lagi tak jawapan lain? Okey, Amir, dia jawab M1 3, M2 3. Yang lain? Selain daripada Amir, Adila ni, Aisyah ke, Anik, Danish, Ezekiel, Azika, Koshigen, Lin Jiajin, Mandi, Milashni, Muhammad Ifan, Ryan, Sandra Kumar, Sasha, Sudish Hua, Vishalini. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Seorang je yang cuba. Yang lain? Okey, tak apa. Jadi kita semak jawapan kawan kita ni. Okey. Okey, 3Y sama dengan X tambah 6 Okey, kalau kamu perasan, di sebelah kiri ni ada 3. 3 ni kita tak nak lah. Ingat kita nak Y je. Jadi kita mesti bahagikan dengan dirinya sendirilah. So 3Y bahagi dengan 3 sama dengan, okay, sebelah kanan pun kena bahagi dengan 3 tambah 6 bagi 3. So boleh potonglah kat sini. So tinggal Y sahaja. Sama dengan, okay, X per 3 tambah, okay, 6 bagi 3, kita akan dapat 2 Yang baru masuk tu boleh tengoklah bagaimana nak selesaikan, bagaimana kita nak tentukan sama ada kedua-dua garis lurus ini yang pertama, ini yang kedua adalah selari ataupun tidak. So M dia sebab dia dalam bentuk pecahan kat sini. Ni X kan. Sebenarnya depan X ni ada nilai 1. Maksudnya perkali bagi X ni 1/3 M1 ni nilainya adalah 1/3. Amir mungkin Amir terus ambil 3 kat bawah ni. Sebenarnya sebelah X kat atas ni nilainya adalah 1. Jadi 1/3 perkali dia. So kena ambil 1/3. Kalau ambil 3 je, salah sebab dia adalah dalam bentuk pecahan. Okay, tak apa Amir. Sekurang-kurangnya kamu dah berusaha. Okay, sekarang kita lihat untuk persamaan yang kedua. Y sama dengan X/3 tolak 4. X/3 sama je. X/3 kan. Kamu tak boleh ambil terus nilai di bawah ni sebagai kecerunannya M2 sama dengan 3. Sebab dia adalah pecahan sebenarnya ni. Sebelah X ni adalah 1 sebenarnya. Jadi 1/3 M2 ni 1/3 sebenarnya nilainya. Okey. Bukan 3. Tak apa. Sekurang ni kamu nampak kesilapan kamu kat mana. Kalau nampak bentuk macam ini, jawapannya dia bukanlah nombor biasa, dia adalah nombor pecahan. 1/3. Okey, boleh Kalau ada yang tak jelas, boleh bagi tahu sekarang. Nanti kan ramai yang akan buat mistake kat sini. Terus ambil nilai di bawah ni sebagai M. Sedangkan dia adalah dalam bentuk pecahan ya. Okey, jadi
Nilai M1 dia adalah 1/3. Dan nilai M2 dia adalah 1/3 juga. M1 sama dengan M2 iaitu 1/3. Jadi kedua-dua garis lurus adalah selari. Okey. Bagaimana kita nak lihat berdasarkan graf Boleh, tak ada masalah. Cikgu akan tunjukkan. X tambah 6, 3Y sama dengan X tambah 6 dan Y sama dengan X per 3 tolak 4. Okey, kita cubalah sebab dalam bentuk pecahan ni cikgu pun tak cuba lagi lah. Okey. Kita cuba. Okey, salin je persamaan yang pertama tadi. 3Y sama dengan X tambah 6. Okey. Itu dia yang warna merah tu. Okey, dan persamaan yang kedua, kita ada Y sama dengan X. Alamak, dia tak ada bagi dalam bentuk pecahan lah pula. Mana ni? Dia tak bagi dalam bentuk pecahan lah. Saya tak boleh nak tukar dia ni. Y sama dengan X. Mana per tu tak ada lah. Saya tak boleh nak tunjuk pada kamu lah. Ataupun kalau kita tukar 1/3 tu, dia akan dapat 0.333. Okey. X tolak 4. Nampak tak? Dia selari. Kamu boleh perhatikan berdasarkan graf ini. Nampak ini persamaan yang pertama, yang merah ni. Persamaan yang pertama iaitu 3Y sama dengan X tambah 6. Yang bawah ni adalah persamaan yang kedua. Y sama dengan X per 3 tolak 4. So, nampak? Dia selari. Ini berdasarkan graf. Okey. Kita pergi contoh yang seterusnya. Contoh yang terakhir. Okey. Ni dia. Okey, cuba kamu selesaikan cikgu. Ni tentukan sama ada persamaan ini, kedua-dua persamaan ini adalah selari ataupun tidak. So, persamaan dia yang pertama, 2X tolak 6Y sama dengan 5. Ini yang pertama. So, dapatkan M1 dia. Dan yang kedua, 3Y sama dengan 9X tolak 12. M2 dia berapa nilainya? Apa-apa pun lihat pada persamaan. Kalau persamaan ini dia bagi bukan dalam bentuk kecerunan, tukar dulu kepada bentuk kecerunan. Sebab hanya bentuk kecerunan sahaja yang kamu boleh tentukan nilai M-nya. Nampak? Kalau dua-dua ni bukan bentuk kecerunan lagi ni. Tukar dulu. Okey, cuba. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu cuba. Kamu tak cuba, kamu tak tahu.
Kalau dah dapat, boleh beritahu Boleh buka mic tu respon. Okay, sorry cikgu tak tengok mesej tau. Kalau kamu mesej, cikgu tak perasan. Ni baru cikgu buka ni. Cuba dapatkan. Okay, nama kamu Lelita. Cikgu okay. Agiliswari. Amir dah siap tadi. Tukar dulu. Dah siap, siapa tu? Dapat berapa? No? Tak apa. Boleh tak, Amir? Dapat berapa? Okay, sekejap. M1 dapat. Okay, 1/3 je tau. X tu bukan kita ambil perkali di depannya sahaja. X tu tak. Kita tak letak sekali. M2 apa? Okay, M2 3. Jadi dua-dua ni selari ke tak? Tak selari sebab nilai M nya tidak sama. Ini 1/3. Ni 3 cikgu buat ringkasan je, tak selari. Okay, Amir. Ada lagi tak yang lain? Yang lain? Amir je yang respon ni. Yang lain? Cuba. Cikgu nak seorang lagi, sekurang-kurangnya. Siapa left tu? Main DM. Seorang lagi. Siapa lah. Danish ke? Anik ke? Aisyah ke? Aisyah Sofia. Adila ke? Angelina. Nevita ke? Ifan boleh? Azika ke? Okay, 2 minit lagi. Saling kalau kamu cuba buat buat elok-elok tau. Tu nota kamu 1 minit lagi. Okay. Masa dah habis. Mungkin ada yang cuba belum dapat jawab ataupun tengah cuba. Okay, tak apa. Jadi kita buat sama-sama. Okay, kamu boleh lihat langkah kerja. Sama-sama kita semak lah jawapan Amir. Amir dapat 1/3 untuk M1. M2 adalah 3. Jadi 2X ni yang pertama. 2X tolak 6Y sama dengan 5. Okay. Jadi ingat balik. Okay, kita ubah dalam bentuk kecerunan. Okay, 2X ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. So yang tinggal sebelah kiri adalah negatif 6. Y sama dengan bila 2X ni positif pindah sebelah kanan, jadi negatif lah. Negatif 2X 5 depan dia positif tambah 5. Sekarang ni sorry bunyi bising pula. Negatif 6Y. Negatif 6 ni kita tak nak.
Jadi kita mesti bahagikan dengan dirinya sendiri. Negatif 6 sebelah kiri. Sebelah kanan pun kena bahagikan dengan negatif 6. Okey, ni pun sama, bagi dengan negatif 6 lah. Okey. Ni kita boleh potong atas bawah. So tinggal y sahaja. Sama dengan negatif 2 bahagi negatif 6. Kita boleh kecilkan pemudahkan. So kita akan dapat 1/3 lah x. Okey. Ni kan 5 kan bahagi negatif 6. Ni positif kan. Ni negatif kan. Positif kan bagi dengan negatif dapat negatif. So 5/6. Tulis je 5/6 sebab dia dah tak boleh kecilkan. Kalau kamu bahagikan guna kalkulator, kamu akan dapat perpuluhan. Jadi kalau dapat perpuluhan, tak payah buat dalam perpuluhan pun tak apa. Tulis je balik pecahan ini, nombor ini, nombor pecahan ini. Okay, jadi M1 dia terus ambil. Ni X kan, perkali kat depan dia ni. 1/3. Okay, so yang pertama dah betul lah Amir buat. 1/3. Okay, sekarang yang kedua. Kita nak lihat persamaan yang kedua. Kita ada 3Y sama dengan 9X tolak 12. Okey. Jadi sebelah kiri ni 3Y ni, 3 ni kita tak nak. Mesti bahagikan dengan dirinya sendiri. Bagi 3 kiri dan kanan lah. Step yang sama. Okey. Boleh potong atas dan bawah. Okey, jadi tinggal Y sahaja sebelah kiri. Sama dengan 9 bahagi 3. Ni sifir lah, kena ingat lah bagi dapat 3X tolak. Okey, 12 bahagi 3. Pun sama juga bahagi. Dapat 4. Jadi kita keluarkan nilai M dia. Ni saya wakilkan M2 lah. Sebab dia persamaan yang kedua. Okey, nanti pula ada yang tanya, cikgu M2 tu apa? M2 ni M bagi persamaan yang kedua ni lah kecerunannya. Okey, so M2 dia adalah 3. Macam tadi yang pertama ni, tadi Amir cakap 1/3X kan, M dia. Ingat ya, X tu jangan tulis. Tulis nilai, perkali sahaja. Nilai, nombor sahaja. Sebutan huruf tu tak perlu tulis. Jadi pun sini pun sama. 3 sahaja M2 dia, bukan 3X. Kalau kamu letak 3X salah kalau kamu letak kat sini 1/3 pun salah. Jadi pun betul juga. M2 3. Okay, jadi kesimpulannya kan, M1 ni 1/3, M2 3. So M1 tak sama dengan M2. Bila tak sama, kesimpulannya cikgu buat ringkas sini. Nanti kamu buatlah ayat panjang sikit. Tidak selari. Apa yang tidak selari? Ni dia. Persamaan inilah. Dia tidak selari. Boleh juga terjemahkan dalam bentuk graf. Gunalah aplikasi yang cikgu sebutkan tadi. Banyak lagi sebenarnya aplikasi. Tapi yang paling mudah adalah GeoGebra. Okey. Ada soalan tak? Setakat ni. Kalau tak ada, untuk hari ini sahaja. Lepas ni cikgu akan snap satu gambar tugasan. Kamu cuba tentukan nilai M bagi kedua-dua persamaan. Bila kamu dah dapat, kamu buat sedikit, ulas sikit kesimpulan. Kedua-dua nilai M tidak sama. Contoh, kalau tak sama, bermakna kedua-dua garis lurus dia tidak selari. Okey, boleh Cubalah selesaikan dan buat ayat sendiri. Bila kamu cuba selesaikan dan buat ayat sendiri, kamu dah siap, kamu boleh hantar pada cikgu. Kamu boleh tahulah kemampuan kamu kat mana. Okey, ada soalan? Jelas ke setakat ni? Kalau tak ada soalan, tak ada pertanyaan, kelas kita untuk hari ini sahaja. Lepas ni jangan lupa isi kehadiran. Dan nanti cikgu akan masukkan jugalah nota ni kamu salin yang di atas ni. Dia ni. Tu yang adalah keyword bagi pembelajaran hari ini. Garis lurus yang selari mempunyai kecurunan yang sama. Kalau dia kecurunannya tak sama, bermakna dua garis lurus itu tidak selari. Okay, ada soalan tak?
Okey, kalau tak ada, terima kasih yang masuk kelas hari ni ramai. Kita ada lebih kurang 16 orang. Okey, jadi lepas ni isi kehadiran, salin nota ini dan cuba buat satu tugasan. Kalau rasa tak boleh jawab, boleh tanya cikgu, PM cikgu. Tak tahu sangat juga, kita tunggu kelas seterusnya, cikgu akan tunjukkan pada kamu. Kita buat sama-sama. Tapi sebaiknya kamu cuba buat dululah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih yang hadir pada hari ini. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sama-sama. Sama-sama. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Saubil